Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua yang sedang menonton? Alhamdulillah, sekali lagi kita diberikan peluang dan juga ruang untuk bersama-sama dalam program Salam Eid Ramadan pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Syam Ishak nak maklumkan kepada anda yang program kita ni secara santai saja. Dan jangan lupa like, komen dan share untuk kita terus menerus mendapatkan maklumat dan juga input-input berguna daripada program Salam Eid Ramadan ini, insya-Allah. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk bincangkan topik yang telah pun dipilih, iaitu keindahan 1000 bulan. Diam tak diam, sedar tak sedar, kita sedang mengharungi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan yang kita anggap, atau bukan kita anggap, kita gelarkan dia sebagai keindahan 1000 bulan. Jadi bersama-sama dengan kita untuk bincangkan topik ini, tidak lain dan tidak bukan yang saya hormati, Ustaz Don Daniel Don Biajid di talian secara dalam talian lah, maknanya Ustaz di rumah. Online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abang Syam? Saya sihat, Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Kita doakan supaya Allah berkatkan kita di bulan Ramadan ini dan jumpakan kita sampai ke akhir Ramadan. Dan Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Minta Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar. Amin. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian doa tersebut. Dan juga Ustaz, kita bertemu sekali lagi. Sebelum ni kita dah jumpa dalam episod sebelum ini. Jadi saya teringat pesanan Ustaz sebelum ni yang bulan Ramadan ni adalah bulan untuk pulun sampai terkelepek kalau boleh Ustaz. Betul. Jadi Ustaz sendiri macam mana kesihatan setakat hari ni? Alhamdulillah, sonok. Saya rasanya disebabkan umur kot. Sebab dulu masa umur kita 30, 27, mai Ramadan kita rasa tarawih ni payah. Tarawih ni macam susah lah. Berat. Bila mai dah umur dah dekat dah lebih daripada 30, setengah 30 lah, nak masuk 40 ni. Dia rasa seronok lah. Seronok. Rasa dapat tarawih tu seronok sangat. InsyaAllah. Saya pun umur kot. Nak ambil sikit aura Ustaz tu untuk seronok menjalankan ibadah-ibadah ni seterusnya. Betul. InsyaAllah, semoga Allah bagi kita. Baik, insyaAllah. Amin. Ustaz, tajuk kita keindahan 1000 bulan Ustaz, untuk kita memulakannya. Ustaz rasa ataupun apa yang Ustaz dah prepare, dah sediakan tu, boleh teruskan Ustaz, macam mana yang kita anggap sebagai keindahan 1000 bulan ni Ustaz? Silakan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Abang Syam, rakan-rakan RTM, tidak dilupakan juga rakan moderator Abang Syam, iaitu Abang Rozemi, dan juga semualah yang ada. Terima kasih atas inisiatif ini, memberikan penyampaian ilmu secara dalam talian di waktu masyarakat memerlukan, especially RTM adalah saluran utama kepada rakyat Malaysia. Terima kasih atas inisiatif ini. Semoga semua yang terlibat daripada awal mendapatkan pahala sama macam orang-orang yang dapat pahala ketika mana menyaksikan yang ni, dengan istilah mandalla alal khair kafa'ili. Siapa ajak orang buat baik dapat pahala sama macam orang buat baik tu juga. Amin ya rabbal alamin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang diutuskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Malam istimewa ini menjadi rebutan setiap kali datangnya Ramadan, dan malam ini tak akan luput sampai kiamat kerana malam ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
Ini adalah ayat Al-Quran surah Al-Qadar yang menceritakan perihal malam Lailatul Qadar itu sendiri. Malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sini dulu kita masuk. Sebelum kita nak pi mana-mana cerita macam mana Nabi buat malam Lailatul Qadar dan sebagainya, Abang Syam, izinkan saya hari ini kita nak pasakkan benda baharu ke dalam pemikiran semua rakyat Malaysia yang menonton Salam at Ramadan tentang malam Lailatul Qadar. Boleh kah? Boleh, silakan Ustaz. Dia bukanlah benda baru ni sesat ke benda. Nak tune Baik. sikit saja. Nak bantu. Apa dia? Ya. Kita kalau saya tanya Abang Syam kan, Ya. malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, selalu orang samakan dengan berapa tahun? Allahu Akbar. 83 tahun. Betul tak? Oh, Selalu ya. orang samakan dengan 83 tahun. Betul? Betul. Tadi saya teringat Sebab- 84, tapi sebenarnya 83 Ustaz. Kalau kita tanya siapa-siapa pun, kalau yang berceramah para asatizah pun akan kata, tuan-tuan, malam ni tuan-tuan dapat pahala 83 tahun beribadah. Kita hidup pun belum tentu 83 tahun. Betul ya? Betul. Saya nak mengajak hari ini, cuba kita renung sejenak ayat Al-Quran tadi. Allah Ta'ala kata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun itu 1000 bulan. Bila Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan, dia boleh pi sampai 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, 10,000 bulan, 100,000 bulan, 1,000,000 bulan. Boleh pi. Jadi kita tak mau pemikiran kita hari ini hanya terhad kepada 83 tahun tu sahaja. Sebab Allah dah bagi tahu dah. Amalan yang lain aku boleh gandakan sampai 700 kali ganda. 700 Allah kata dalam hadis Abi Au kama qala. Allah boleh ganda 700 kali ganda. Jadi kalaulah 1000 bulan kalikan dengan 700, itu dah 700,000. Betul tak? Jadi maknanya ajakan kita hari ni untuk nak orang pulun 10 malam yang terakhir, dah bagi tahu lah waktu dia bila kan. Habis kita sekadar sebut ya, untuk kita nak pulun bagi dapat malam Lailatul Qadar, bukan kerana dia 1000 bulan. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi 1001 bulan. Boleh jadi 2000 bulan. Boleh jadi 3000 bulan. Boleh jadi 4000 bulan. Maka bila kita nak ajak orang, kita kena kata apa? Wahai saudaraku, bangunlah di 10 malam akhir Ramadan kerana pahala yang dijanjikan Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi 2000 bulan pahala dia, 3000 bulan pahala dia, 4000 bulan pahala dia, 5000 bulan pahala dia. Kalau Jamal Pak Tongko dia kata, wow, dia kata begitu. Kan Nabi Ramli buat 4,000 kan dia Nabi buat itu. Itu malam Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan. Allah tak letak pun penghujung dia. Allah letak yang minimum sahaja. Paling tinggi 1001 bulan. Yang paling tinggi atas tak ada had. Dia boleh naik barangkali sampailah kepada beribu-ribu juta bulan kita boleh dapat. Sebab itu kita tengok, kita hairan kenapa baginda Nabi SAW selama 9 tahun menghidupkan bulan Ramadan dalam hidup baginda Nabi, Nabi tidak pernah tinggal 10 malam akhir untuk menghidupkannya. Abang Syam, sebab itu kita hairan. Kenapa baginda Nabi SAW, maaf ya kalau bahasa saya cakap ni agak ni, tapi bukan saya nak bersifat tak acuh dengan Rasulullah, tidak. Saya sangat menyanjung dan menyayangi dan mencintai baginda Nabi melebihi daripada diri saya. Tapi bila saya bercakap ini tujuan nak bagi kita faham apa dia. Bayangkan Nabi sanggup meninggalkan ahli keluarga. Ahli keluarga di sini maknanya isteri lah, no? Nabi sanggup meninggalkan ahli keluarga Nabi 10 malam terakhir. Nabi duduk di Masjid Nabawi. Sedangkan Nabi dah diampunkan dosa
Kalaulah ikut istilah kita, Nabi tak perlukan pahala 1000 bulan. Nabi tak perlukan pahala 2000 bulan. Nabi tak perlukan pahala 3000 bulan. Kalau diikutkan. Sebab apa? Nabi bertemu dengan Allah itu di malam Lailatul Qadar, malam Isra' dan Mi'raj lebih besar daripada segala-gala yang ada. Tetapi Nabi sebagai contoh teladan kita, Nabi tak pernah tinggal untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir. Jadi wahai umat Nabi Muhammad SAW, ni duk cakap kat diri saya lah sebab saya duk tengok muka saya dulu. Saya duk kata kat diri saya ni, saya duk kata apa? Jom sama-sama kita hidupkan 10 malam yang terakhir. Saya mengajak semua, jom kita hidupkan 10 malam terakhir ini. Dan bukan sahaja hidup dengan hidup kosong sahaja. Nabi bagi panduan kepada kita beberapa hadis daripada Sahih Imam Bukhari sahaja pun sudah memadai. Apa dia antara hadis yang ada di dalam Sahih Imam Bukhari? Yang pertama kita bacakan hadisnya, iaitu hadis ini datangnya daripada hadis yang ke-2014, 2014, hadis Imam Bukhari. Apa dia? Nabi kata, man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh keimanan dan mengira-ngira dapat pahala yang banyak, berzikir, bertahajud, bertasbih dan sebagainya, Allah ampunkan dosanya yang telah terdahulu. Dosa saya yang selama 36 tahun, Allah ampun semuanya dosa dan memberikan kita ganjaran lebih baik dari 1000 bulan. 2000 bulan pahala bagi. Maknanya berapa? Tadi kalau 1000 bulan 83 tahun, 2000 168 tahun. 166 tahun. Pahala 166 tahun dapat. Dosa yang 36 tahun ampun. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita mau? Apa lagi yang kita mau? Lagi hadis yang kedua berkata daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi menceritakan tentang bagaimana mereka nampak di dalam mimpi sebahagian sahabat, iaitu malam Lailatul Qadar adalah pada 7 malam yang terakhir, iaitu malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada sebahagian kata start daripada malam 21. Poin dia, 10 malam terakhir ini sahabat dan Nabi dan ahlul hadis menghidupkannya. Kenapa? Tidak akan terlepas malam Lailatul Qadar siapa yang menghidupkan 10 malam yang terakhir. Itu Allahu Akbar. Hebat betul. Hebat betul. Kemudian, apa lagi hadis baginda Nabi SAW yang ada? Kita tengok Nabi sebut berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Nabi kata apa? Carilah malam Lailatul Qadar dalam hadis Imam Bukhari pada hari-hari yang ganjil daripada malam Lailatul Qadar, daripada 10 malam akhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Malam 29 ni, saya maafkan saya kalau saya tersalah. Seingat yang saya kira, kalender kita kali ni 29 hari juga kan puasa. Malam 29 ni, sekiranya malam ini malam Lailatul Qadar, bukan sahaja malam Lailatul Qadar, dia adalah malam hari raya Aidul Fitri. Dia juga adalah malam yang dimakbulkan doa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Um Imam An-Nawawi. Maknanya ada 3 faktor yang menyebabkan doa makbul duduk pada malam 29. Malam 29 ni selalu kita lalai. Kita akan macam sibuk nak ni kan. Jadi saya mengambil kesempatan 10-15 minit yang diberikan oleh salam Ramadan kepada saya ni dengan mengatakan, saya menyeru semua orang Malaysia khususnya dan orang Islam secara amnya, jom kita hidupkan 10 malam terakhir tanpa meninggalkan sehari pun untuk memastikan kita dapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan dan mengampunkan dosa kita yang telah lalu selama mana umur kita. Abang Syam, umur berapa Abang Syam? Lebih setahun je Ustaz, 37. 37. Bayangkan dosa yang 37 tahun Allah ampun, Allah balaskan 166 tahun punya pahala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penerangan Ustaz tu nampaknya
membuka ruang baru dalam pemikiran saya dan juga para penonton. Selama ni saya sendiri sebenarnya memikirkan 1000 bulan saja Ustaz. Sebenarnya dia lebih lagi Ustaz. Ya. Betul. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua, iaitu segmen soal dan jawab. Mungkin ada persoalan berkenaan dengan 1000 bulan Ustaz. Jadi kepada anda juga jangan ke mana-mana, teruskan menonton, like, komen dan share di Facebook dan juga di YouTube Salam Baitullah. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan Ustaz Don Daniel sekali lagi untuk segmen soal dan jawab di Salam Ramadan. Sepenuh bulan Ramadan yang mulia ini, tingkatkan Baik, segmen soal dan jawab kali ini kita bersama-sama dengan Ustaz Don Daniel yang akan menjawab 3 persoalan yang diajukan dalam program kali ini. Wan Minda dari Taiping, dia cakap, saya insan kerdil, kalau nak kira dulu punya cerita banyak hari tak puasa. Bayar fidyah je boleh ke Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kira Wan Minda ni adalah seorang lelaki lah kot, no? Sebab nama Wan Minda, kalau perempuan mungkin Wan Mindah ke, Wan Midah ke kan. Contoh. Jadi Wan Minda ni lelaki lah. Kalau lelaki memang dia kena bayar fidyah dan juga memang dia kena qada puasa dia. Tak boleh bayar fidyah saja. Sebab kalau dia tinggal disebabkan, kalau kita tengok soalan dia, saya insan kerdil, maknanya saya ni lemah, bukan kuat iman. Sebelum-sebelum ni ada biasa tinggal puasa. Bayar fidyah saja boleh tak kalau tak qada? Kalau macam ni tak boleh. Puasa qada mesti kena bayar. Sehingga kan di dalam mazhab kita, sekiranya seseorang meninggal dalam keadaan ada puasa dia yang dia tidak qada, ahli keluarganya kena puasa bagi pihak dia untuk menghabiskan hutang puasa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dituliskan dalam kitab-kitab ulama dan antara yang menulisnya adalah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Riau. Ustaz Abdul Somad Riau. Dalam buku beliau 37 masalah popular. Salah satu dia hadis adalah hadis berkaitan dengan seorang perempuan bertanya kepada Nabi tentang ibunya yang meninggal dunia yang ada puasa yang tak habis. Nabi kata, hutang manusia pun kita wajib bayar, apatah lagi hutang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada Abang Wan Minda, fidyah kena bayar, qada kena qada. Okey, cara dia macam mana? Abang Syam, dengan Abang Syam ni selalu ada soalan yang kena pakai whiteboard. Tak apa ke Abang Syam, boleh ke no? Saya tunjuk cara nah. Sebab nanti Ustaz ada ayat popular yang saya biasa dengar. Kalau kita cerita panjang lebar, tulis panjang lebar, dia orang akan cakap, penat nak baca, malas nak baca, boleh lukis tak? Ayat puli tu mana? Okey, tengok ni. Saya tunjuk. Ni fidyah. Kiraan fidyah. Okey, kiraan fidyah ni maknanya kalau 2019 hari tu dia tak puasa 7 hari. 2019 dia tak puasa 7 hari. Saja ke apakah kira ni lah. Maksudnya kalau yang perempuan sebab haid dan sebagainya, patutnya dia kena qada dah sepanjang tahun tu sebelum jumpa Ramadan. Ni kita tengok Ramadan lah no. Ramadan kat sini. So kita jumpa pula Ramadan lagi tahun 2020 lah. Patutnya kita kira pakai kalender Islam lah. 1440, 1441 lah patutnya kan. Dia dah jumpa Ramadan balik, kemudian dia tak puasa lagi 7 hari ni. Cara dia macam mana? Dia kena 7 kali setahun, sebab jarak setahun, kali dengan jumlah kita kena bayar RM4. Kalau tak silap sekarang RM4. So semua sekali jumlah dia berapa Abang Syam? 7 kali 4, 28. Betul? 24 betul. Kan? 7 kali 4, 28. So RM28 adalah fidyah yang dia kena bayar. Okey? Ini kalau setahun, macam ayat Abang Wan Minda seolah-olah macam dia biasa tinggal banyak. Contoh kita ambil daripada Abang bagi 1 tahun. Bagi 1 tahun.
Bagi satu Ah, contoh tahun. kita jangan Nak kejam buat sangat. apa tak apa. 5 tahun ke belakang Ustaz, boleh? 5 tahun ke belakang, 2015. Okey, Baik. contohnya macam ni nah. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Allah tak cukup kertas apa silap. Sekali lagi lah abang, minta maaf, minta maaf. Okey. Saya dah prepare lah semua ni tadi. Saya buat lagi sekali lah. Baik. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Ni yang kira dah masuk Ramadan ya. Masuk kita bincang semua dah Ramadan dah lepas. So 2015 Baik. bagi hari ya bang. Berapa hari? Kita ambil 7 lah Ustaz, senang. Oh, semua 7 hari. Okey, senang 7 hari dekat sini. Hak ni pun ada 7 hari juga. Betul. Hak ni pun ada 7 hari juga. Hak ni pun ada 7 hari juga. Hak ni pun ada 7 hari juga. Dah masuk tahun 2020, tak ada lagi dah sebab masih duduk puasa kan. Kita tak ada lagi hari yang kita nak kira kan. So cara dia nak kira untuk setiap ni dia kena kali lain, lepas tu kena tambah tau. 7 Okey. hari ni kena kali dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena kali 5 kali 4. Abang Syam boleh tolong kira untuk saya tak? Okey, 7 Ada kali 5 kalkulator tak? kali 4. Ada. 7 kali 5 7 kali 5 kali 4. Berapa? sama dengan 140. 140. Okey. 7, yang ni pula kena kali 1, 2, 3, 4. So 7 kali 4 kali 4. 7 kali 4 kali 4 7 kali 4 kali 4 sama dengan 112. Okey, yang ni pula 1, 2, 3. So kali 3 kali 4. 7 kali 3 kali 4. RM. 84. Yang ni 7 kali 2 kali 4. 7 kali 2 kali 4. 56. Okey, lepas tu yang ni 7 kali 4 saya 20. 7 kali 1 kali 4. Berapa? 28. 28. Okey, abang cuba tambah. 140 140 tambah tambah 112 112 tambah 84 84 tambah 56 56 28. tambah 28. 420 Berapa Ustaz. jumlah? 420. 420. Inilah jumlah orang yang sekiranya setiap tahun dia ada 7 hari, dia kena bayar fidyah untuk tahun 2020 sebanyak 420 hari. Lepas ni semua ni dia kena qada. Dia ada berapa hari? 7, 14, 21, 28, 35. So dia ada 35 hari dia kena qada. Mesti kena qada 35 hari ni. Baik. Wajib. Baik Ustaz. 35 hari Boleh dan juga RM 420. 20. Tapi nanti kalau dia tak puasa juga lagi, masuk tahun 2021 akan tambah lagi kiraan dia. Dia macam tu. Okey Ustaz. Kita teruskan dengan soalan kedua. Sebelum tu Abang Syam, izinkan saya bagi peringatan sebab guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah taala, semoga Allah memelihara Syekh kata kepada kami dalam kuliah beliau, sesiapa yang meninggalkan satu hari puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, dia puasa 70 hari pada bulan yang lain pun tidak akan dapat sama dengan satu hari di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Allah alam. Tidak akan dapat Ustaz Tak akan dapat. So janganlah saja-saja tinggal. Itu dia penegasan daripada Ustaz Don. Ustaz, kita teruskan dengan soalan kedua. Opa Jadian. Dia minat Korea. Opa Gangnam Style. Ni Opa. Korea ni. Ramadan bulan pesta ibadah. Bagaimana nak kekal kuat dan istiqamah bagi mengejar pahala, Ustaz? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abang Syam. Ya. Bulan Ramadan, bulan pesta ibadah. Ustaz. Bulan pesta ibadah ini adalah gambaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW dan ditonjolkan oleh baginda sendiri dan ditonjolkan oleh para sahabat, ditonjolkan oleh para salafus salih dan ahlul hadis dan juga ahlul ibadah sampai kepada zaman kita hari ini. Cara mudah untuk kita mengekalkan diri kita ialah yang pertama, jangan tinggal semua janji-janji Allah dalam bulan Ramadan. Jangan tinggal. Allah kata apa?
Kata Nabi dalam satu hadis, saya ambil hadis Sayyidina Salman Al-Farisi saja, senang. Hadis ni senang kita nak apa. Apa dia Nabi kata Sayyidina Salman Al-Farisi, qad adall telah datang kepada kamu syahrun azimun, satu bulan yang hebat, syahrun mubarakun, bulan yang penuh barakah. Abang Syam, hebat dengan barakah ni dua benda yang kita perlu dalam hidup kita. Tak sebut yang lain pun, cukup dah untuk kita sekiranya kita pulun dan pegang. Tapi tidak. Nabi sebut lagi, padanya ada satu hari, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi kata, dan satu amal, dan difardukan puasa, disunatkan semayang tarawihnya. Satu amalan sunat bersamaan satu amalan fardu di bulan yang lain. Satu amalan fardu bersamaan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, Allah Ta'ala memberikan dia jauh daripada api neraka dan menyelamatkannya daripada api neraka dan memberikannya pahala orang yang puasa itu. Abang Syam, bayangkan kita bagi makan orang yang berbuka puasa sahaja dijauhkan daripada api neraka. Bayangkan kalau kita tuan badan yang berpuasa. Allahu Akbar. Sebab itu salah satu kaedah kepada opa sebagai cara yang paling mudah untuk kita nak hidupkan Ramadan, jangan tinggal janji-janji Allah tu. Pegang, semat. Kalau manusia janji pun kita nak dapatkan, jangan lupa dapatkan talian percuma dengan jangan lupa dapatkan barang ini. Barang ini kalau dilemparkan tidak pecah, dapatkannya. Kalau itu janji manusia pun kita ambil, janji Allah lagi kuat kita kena pegang dan yakin. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah. Semoga bukan saja Opa Jadian, kita juga akan menjadi insan yang lebih baik untuk kekal kuat dan istiqamah, Ustaz. Betul. Kita serigala jadian. Soalan ketiga dan terakhir. Macam mana nak jadi golongan yang melihat Ramadan sebagai bulan yang terbaik? Bukan golongan yang melihat Ramadan sebagai bulan yang biasa-biasa sahaja. Mungkin dia nak dengar sesuatu yang indah, Ustaz. Silakan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis ini dibacakan dan dikeluarkan oleh ulama-ulama hebat, antaranya almarhum Habib Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menenangkan jasad beliau di alam sana bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini ulama alim di bumi Mekah. Beliau membacakan hadis ini. Kemudian saya dengar pula hadis ini daripada mulut ulama-ulama di negara kita juga. Apa dia? Ketika mana datangnya Ramadan, kata Nabi, ada 5 benda yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat yang lain. Jangan katakan bulan yang lain. Umat yang lain pun tak dapat seperti mana umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Malam pertamanya, siapa yang berebut malam pertama Ramadan hari itu, maksudnya kan Khamis malam Jumaat kan malam pertama Ramadan kita kan. Siapa yang semayang tarawih, siapa yang baca Quran dan tadarus, siapa yang menghidupkan malam dia malam tu, Allah tengok dia. Dan siapa yang Allah tengok dia, dia akan lam yu'adzibhu abadan. Dia tidak akan diazab sampai bila-bila. Itu yang pertama. Itu yang pertama, malam yang pertama hari itu. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bau mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan di kalangan umat Nabi Muhammad di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Bau mulut orang puasa ni busuk. Bau mulut saya lah ni pun busuk. Memang sebab tu kita tak dibenarkan untuk gosok gigi selepas matahari gelincir. Maksudnya lepas zuhur jangan gosok gigi. Sebab apa? Nak biar kekal busuk tu. Bayangkan mulut yang busuk tu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Kalau mulut itu disertakan dengan bacaan Al-Quran, bagaimana bau dia di sisi Allah? Oh, dahsyat. Yang ketiga, apa dia? Para malaikat sentiasa memohon ampun kepada umat Nabi Muhammad di waktu siang dan malam bulan Ramadan. Yang keempat, Allah berfirman kepada syurga, wahai syurga, persiapkan dirimu, hiaskan dirimu untuk umat aku, hamba aku
yang telah berpenat-penat membuat amal ibadah di bumi untuk aku, maka mereka akan berehat di dalam kamu. Bayangkan, masuk Ramadan, syurga diperintahkan Allah untuk berhias. Hebat umat Nabi Muhammad SAW. Hai, umat lain tak dapat. Umat Nabi sahaja dapat. Dan yang kelima, apa dia? Ni, kita ada ni. Kuih penghujung lah ni. Kuih nak pergi ke hujung ni. Kata Nabi, 5 benda diberikan kepada umat aku, tidak diberi kepada Nabi-Nabi yang lain ketika bulan Ramadan. Yang kelima ialah akhir Ramadan, 29 hari bulan, malam tu Allah akan ampunkan semua dosa umat Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Nabi kata, tidak. Malam Lailatul Qadar bab lain. Ini malam yang ke-29 tu, sama ada dia malam Lailatul Qadar ataupun dia bukan malam Lailatul Qadar, dia malam terakhir Ramadan. Allah akan ampunkan dosa umat Nabi Muhammad. Nabi kata, seperti seorang yang bekerja, bila cukup masa dia akan dapat gaji dia. Maka orang yang habis puasa Ramadan 29 tu Allah bagi gaji dekat semua. Dan jangan lupa satu lagi. Apa dia? Bulan Ramadan juga disebut di dalam hadis sebagai Syahrul Sabar, bulan sabar. Abang Syam tahu tak sabar ni Allah sebut apa dalam Quran? Allah kata Sabar ini. Allah kata Allah dekat dengan orang yang bersabar dan Allah memberi ganjaran kepada orang sabar dengan keadaan tidak terhitung banyaknya. Kata Habib Ahmad Al-Habsyi, orang yang puasa, orang yang bersabar ni, maknanya orang puasa ni, bila dia pergi dekat akhirat esok, bukan sahaja dia masuk daripada pintu Babur Rayyan yang khusus untuk dia, pintu orang yang puasa, dia pergi tu nak ambil pahala, orang lain pergi beratok nak dapat gaji, orang kata, malaikat tanya, ni kamu main nak ambil pahala apa? Pahala semayang. Malaikat kira-kira bagi. Lepas tu pahala apa? Pahala taat ibu bapa kira-kira bagi. Pahala apa? Pahala sedekah kira-kira bagi. Kalau mai kawan yang sabar ni, dia main, malaikat tanya, nak main ambil pahala apa? Pahala sabar. Malaikat kata, tunggu. Dia ambil timba yang pahala tu, dia tuang terus atas kawan tu. Abang Syam. Besar tak besarnya Macam tu. pahala. Ya. Itu hebat betul. Maka saya harap dengan apa yang saya maka saya mengharapkan dengan apa yang saya cerita tadi, abang boleh nampak pandangan bahawa Ramadan ni bulan yang special daripada bulan yang lain. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Insya-Allah. Itu dia tadi makna keberuntunglah satu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai kebaikan, dan ada lagi kebaikan yang tidak terhitung, Ustaz. Allahu akbar. Baik. Ustaz, insya-Allah kita akan ke segmen yang ketiga selepas ini, segmen perkongsian daripada Ustaz Don tentang amalan doa-doa ringkas yang boleh kita amalkan. InsyaAllah Ustaz, dan juga kepada para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Salam at Ramadan. Ini perjalanan rentas negeri. Saya diberitahu ada pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atas urusan kerja. Misalnya suami bekerja di Perlis, isteri di Johor. Oleh kerana larangan perjalanan rentas padan negeri, ada suami yang dah tak jumpa anak dan isteri selama lebih 2 bulan. Jadi saya nak mengumumkan, kita berikan kelonggaran pada pasangan suami atau isteri ini untuk melakukan perjalanan rentas sempadan negeri bagi tujuan berjumpa dengan keluarga. Bagi yang melibatkan perjalanan rentas negeri Sabah dan Sarawak, saya juga mohon supaya kerajaan negeri Sabah dan Sarawak memberikan kelonggaran yang sama. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi Gerak Malaysia ataupun hadir sendiri ke Balai Polis yang berdekatan.
Kembali dalam Salam at Ramadan pada hari ini, kita merasa amat bertuah kerana kita masih lagi bersama-sama dengan yang berbahagia yang saya hormati, Ustaz Don Daniel Don Biajid, yang telah pun dalam 2 segmen terdahulu telah memberikan intipati dan juga perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita, insya-Allah. Dan untuk segmen yang ketiga ni ada satu lagi ilmu, iaitu ilmu doa ringkas yang akan dikongsikan oleh Ustaz Don. Ustaz, agaknya apa doa yang akan dikongsikan pada hari ini, Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya minta izin bagi 2 doa sebab pertama tetap berpegang dengan hadis Nabi juga. Jadi tak bolehlah tinggal. Nabi pesan, kita kena pesan. So Nabi kata Baik, Ustaz. ketika ditanya oleh Siti Aisyah, sebab barangkali nanti ada orang yang tengok kita ni, dia kata kalau Ustaz dah cerita semua yang tadi tu, saya dah rasa lazat untuk beribadah, tapi saya datang haid. Kalau saya ni, saya mengandung, penat anak saya, macam mana ni dalam kandungan, saya tak boleh beribadah apa. Jadi untuk orang ni semua dan juga semua orang biasa, ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau kami ni orang perempuan jumpa malam Lailatul Qadar, maknanya semua orang lah, siapa saja jumpa, especially kalau orang perempuan yang tak boleh nak sembahyang lah, kalau jumpa malam Lailatul Qadar nak buat apa? Nabi kata jangan tinggal doa ini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya nak pesan pada semua. Hadis ini ditanya oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah yang tanya, maknanya apa? Seorang perempuan tanya kepada Nabi, Nabi bagi. Oleh itu kepada ibu, kakak, adik, yang mana yang perempuan, wahai isteri, orang perempuan kena kuatlah baca doa ni juga. Jangan hanya nak tunggu, jangan hanya aminkan doa suami saja. Kena sendiri tu pun kena baca juga. Sebab hadis ini mai daripada mulut seorang perempuan yang tanya kepada baginda Nabi. Jadi baca doa ni banyak-banyak. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ulama tambah lagi doa tu dengan ambil hadis-hadis Nabi yang lain. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Satu lagi doa hadis Nabi sahih. Doa ini banyakkan dibaca di bulan Ramadan. Apa dia? Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afa wal ghina. Okey, lagi sekali. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afa wal ghina. Kita minta doa ni banyak-banyak kepada Allah supaya Allah bagi petunjuk, bagi kita kaya jiwa, kaya iman, kaya harta, kaya segala budi pekerti dan elok rupa paras kita dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah. Dengan doa tu tadi, insya-Allah kalau diamalkan akan dapat diperkenankan dan diturunkan limpah kurnianya kepada kita, insya-Allah, Ustaz. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya setengah jam bersama-sama dengan kita pada hari ini, banyak sangat ilmunya. Segmen ketiga tadi kita minta satu doa, Ustaz bagi 2 doa bonus nampaknya, Ustaz. Bulan Ramadan. Kenapa murah? Baik. Ustaz pun nampaknya mengambil kesempatan di situ untuk menambahkan lagi sahamnya. Kalau Ustaz kita akan bagi pulun kumpul pahala. Baik Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, Ustaz, pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Di Salam Ramadan. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Baik, itu dia tadi bersama-sama dengan yang berbahagia yang saya hormati, Ustaz Don Daniel Don Biajid, yang begitu banyak sekali input-input dan juga ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada Salam Ramadan pada hari ini. Jadi terima kasih banyak juga kepada anda yang masih setia menonton, kekal menonton Salam Ramadan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari-hari yang seterusnya. Jom pulun 10 hari yang terakhir ini dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya, dengan kekuatannya yang sama-sama kita bina di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insyaAllah. Sekian dulu daripada saya, Syam Ishak. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi bersama-sama dengan yang berbahagia yang saya hormati, Ustaz Don Daniel Don Biajid, yang
begitu banyak sekali input-input dan juga ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada Salam Ramadan pada hari ini. Jadi terima kasih banyak juga kepada anda yang masih setia menonton, kekal menonton Salam Ramadan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari-hari yang seterusnya. Jom pulun 10 hari yang terakhir ini dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya, dengan kekuatannya yang sama-sama kita bina di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. InsyaAllah. Sekian dulu daripada saya, Syam Ishak. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.